Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So untuk video aku kali ni, aku nak tunjukkan kat hampa macam mana cara kita nak buat 3D animation menggunakan dua software, iaitu Rhinoceros dan Keyshot. Tujuan utama aku nak buat video ni sebab dekat YouTube tu kurang macam tutorial orang tunjuk dekat YouTube tu kan. So aku tahu lah serba sedikit, so aku boleh lah nak share kat apa yang mana aku tahu tu kan. So apa boleh guna Rhinoceros ni, apa boleh guna yang 4, 5 atau 6, tapi better guna yang 5 lah. Dan Keyshot ni dia banyak jenis version. Yang aku akan gunakan ni adalah version 9. Kira tak silap aku dia paling latest kot. Kemudian benda yang hampa kena buat untuk nak jadikan dia animation, hampa kena buat grouping dekat Rhinoceros dan grouping dekat Keyshot. Banyak yang aku tengok, aku ada juga tengok kat tutorial, tapi banyak yang orang putih dia pun tunjuk tak detail sangat macam mana nak masukkan ke situ, dan tak ada lagi aku rasa daripada Rhino ke Keyshot. Terus dia pun tunjuk terus masuk ke Keyshot. Kita tak tahu macam mana nak import apa semua kan. So ok, aku akan tunjuk dekat sini macam mana kita nak buat. Ok, first kali benda yang perlu hampa buat adalah hampa kena masuk dekat hampa punya 3D Rhino punya folder. Ok, hampa dah masuk dah. First kali hampa kena buat grouping by color atau by material. So kat sini hampa kena tekan dekat sini, ada tulis material yang dia macam ubat gigi atau color tu, hampa tekan. Lepas tu dia ada button tambah, hampa tekan situ. Contoh kat sini aku nak boh depan ni dia punya display cover, aku nak boh dia color hitam dan dia plastik. Ok, kita akan cari plastik. Kat sini benda paling wajib sekali, kita kena bubuh nama dia. Sebab apa? Sebab nanti kat Keyshot untuk memudahkan kita lagi, dia akan jadi grouping sekali. So kita akan buat kat sana. First kali kita kena buat kat Rhino dulu, nanti kita akan transfer, nanti hampa akan tahu apa sebab dia kita buat grouping kat sini. So kita bubuh nama dia display cover. Ok, kemudian plastik dan color aku nak bubuh color hitam. Ok, kita akan tarik je masuk ke situ, automatik dia akan jadi color hitam. Lepas tu contoh kat sini Rhino hampa dah buat siap dah. Lepas tu hampa dah grouping dah kat Rhino tu sebelum hampa nak save semua kan, sebab nanti senang. Dan bila kita grouping dia akan jadi cantum semua kan. Tapi masalahnya satu, nanti bila kita masuk kat Keyshot dia akan jadi pecah satu-satu. Contoh dekat sini kita dah group dekat Rhino 3, tapi bila kita masuk Keyshot nanti dia tak akan jadi 3, dia akan jadi setiap ni dia akan jadi satu. Apa perlu kita buat lagi? Pentingnya ialah dekat Rhino ni kita dah boh color, kita dah boh material, dia siap untuk dia groupkan dia. Contoh kita boh color, aku nak ambil ni plaster, aku boh dia plaster dan aku namakan dia leg pad. So aku colorkan dia contoh color hijau dan aku tarik sini. Ok, situ je color hijau. Dekat Rhino ni semua contoh aku tutup ni, setiap part atau button yang hampa buat komponen, hampa kena bubuh color dia asing-asing. Contoh sini dia ada 2 color, hampa kena ungroup balik yang hampa group tu, hampa kena buat part by part. Ok, ni contoh ni dia dah group satu, hampa kena pecahkan dia lagi. Pecah dia, selagi tak pecah tu selagi tu lah. Contoh hak ni aku nak bubuh color hitam, bawah ni aku nak bubuh metal. So atas ni aku tak boleh guna yang sama, walaupun tadi display cover color hitam, tapi aku kena cari asing juga. Nak bubuh plastik pun boleh, tapi hitam dia tu tak boleh bubuh sama. So kita bubuh contoh komponen kecil. Lepas tu sini aku bubuh plastik. Lepas tu aku bubuh color hitam, tapi aku bubuh color hitam lari sikit, tak apa kan. Lepas tu aku tarik, kalau bubuh color sama apa aku rasa tak apa sebab nama dia berbeza. So kat sini aku nak bubuh metal, sini pun cari metal. Nama dia wajib tulis dan nama dia tak boleh sama. Komponen kecil B, contoh button. Kita dah tahu dah sekali bubuh color
silver. Metal hard ni yang ori. Okey, dah bubuh. So dekat contoh hard ni sama juga kan, hampa boleh guna yang sama lah. Dan hard ni tengok dia akan jadi sekalian. Hampa kena ungroup juga, hampa kena buat benda yang sama. Hampa repeat. Setiap ni apa yang mana berbeza, hampa kena buat asing. Warna asing, nama asing. Okey, contoh hampa dah siap dah buat grouping semua ni. Hampa dah buh color dia, hampa dah material asing. Kalau tak mau buh material tak apa, lagi hampa buat dekat keyshot. Yang penting color dia tu kena beza. Lepas tu nama tu wajib bubuh. Kalau tak bubuh nanti kat keyshot memang hampa pening lah, memang pening. So dah bila hampa dah buat semua tu, contoh aku dah siap dah kan, aku akan buka dekat keyshot aku. Kemudian hampa buka dekat folder yang hampa save tu. Contoh aku dah save yang ni, siap. Aku drag, aku masuk, dia akan keluar ni. Dia keluar ni. Hampa yang pentingnya, hampa kena buka kat position ni, hampa pastikan dia Z. Jangan bagi Y atau X, lagi dia akan terbalik. So import, biar tunggu sat, dia akan masuk. Tengok contoh, kalau hard ni aku tunjuk lah. Hard ni kalau hampa tak bubuh nama atau hampa tak buat grouping color by color, tengok dia akan jadi default. Nanti hampa pening. Yang mana satu part dah. So apa hampa perlu buat, hampa buat macam aku cakap tadi. Tengok apa perbezaan daripada tadi. Tadi sebabkan kita tak bubuh nama, dia akan jadi default kan. Ni setiap kali kita dah asingkan dia, dia mudah. Kita dah tahu ni benda apa, ni part ni benda apa, yang belakang ni apa, bawah ni apa. Senang. So kita kena buat grouping pula dekat keyshot. Macam mana kita nak buat grouping ni? Okey, contoh motherboard dan apa yang skala hampa kena tahu macam mana contoh. Okey, contoh yang ni, bila kita buka contoh dia ada screw dia akan keluar dulu. Lepas tu dia punya cover, hampa kena tahu macam mana dia cara nak buka, kod mana, kod depan ke apa semua. Macam ni nak buka dia macam mana, hampa kena tahu. Lepas tu contoh dah buka cover, dia sorang-sorang je. Okey, hampa bubuh je cover kat itu. Contoh hampa cari situ nama cover, dia seketui je. Okey, boleh. Kalau contoh komponen kecil-kecil kan, tadi hampa kan ada dah grouping dekat Rhino tu, warna lele macam-macam kan. Cara nak mudahnya, hampa cari contoh dekat aku punya ni, aku buh motherboard, aku dah asingkan siap-siap dah color dia apa semua kan. Apa tujuan dia lagi satu, kita buh nama apa semua ni, hampa boleh terus bubuh material dekat sini. Contoh aku cari display cover lah. Hampa tak mau hampa nak tukar daripada Rhino tu material dia macam lain, dia tak ada pun kat Rhino. Hampa nak buat kat keyshot, boleh. Hampa cari contoh display cover, hampa nak buat color biru macam ni, hampa drag ataupun control Z untuk back, ataupun hampa boleh cari yang material hampa nak. Contoh lah, hampa pergi terus dekat nama dah, automatic dia akan bertukar terus kat itu. So itulah senang, bila hampa dah tahu dah nama-nama apa semua ni, senang. Okey, kemudian contoh hampa nak keluarkan dia satu-satu, hampa dah tahu dah part dia macam mana. Hampa contoh dia akan pecah-pecah, hampa nak tengok satu-satu ni. Padahal tidak, kalau dekat Rhino kita dah group sekali dah, motherboard tu ada USB apa semua kan. Tapi kalau kat keyshot ni dia akan pecah, dia akan jadi satu-satu. So nak senang, hampa cari dekat motherboard ni, hampa tahu komponen, hampa dah buat nama dah apa semua kan. Dah tahu dah dekat situ apa dia yang ada dalam motherboard tu. Hampa cari sampai mana dia akan duduk sekali benda tu. Komponen kecil, okey, sampai sini. Katakanlah bila aku select itu, tengok dia color orange, semua tu dia akan automatic di detect sekali. Macam mana nak tekan tadi? Hampa kena tekan yang contoh ni, tak ada apa kan, hampa tekan yang atas sekali, hampa cari sampai bawah yang mana seboleh yang bawah kan. Hampa tekan shift, jangan lepas, klik, automatic dia akan shoot detect yang semua tu. Dan dah detect semua ni, hampa klik kanan dekat kawasan biru tu, hampa cari add to group. Dah masuk situ, hampa klik sini, hampa klik sini, atau sama ada hampa nak buka default ni, yang kalau nak senang hampa terus tekan ni, tekan new group, dan hampa bubuh nama apa hampa nak bubuh, supaya hampa ingat lah motherboard. Okey,
Bila hampa dah bubuh tu, hampa tekan kat motherboard ni, hampa tekan OK. Dia akan keluar ni, continue. Hampa tekan je, continue. So nanti dia akan jadi, tengok, dia akan jadi sekali semua. Bila hampa tekan kat ni, motherboard ni, automatic dia akan detect semua tu. Hampa kena buat satu-satu lah. Contoh housing ni. Housing ni sepatutnya seketoi je belakang ni. Belakang ni sebab sepatutnya kat Rhino aku dah group dah. So hampa kena buat juga. OK, nama dia housing. Semua housing. Hampa tekan je macam tadi aku ajak. Klik kanan. Ataupun tiba-tiba kan, hampa klik housing ni, tiba-tiba hampa ada satu tertinggal kat bawah ni. Ada lagi nama housing. Contoh ada nama housing lagi. OK, contoh ni aku dah tekan ni dah. Lepas tu aku tertinggal satu lagi. Hampa boleh tekan control. Hampa tekan klik kat situ. Control tu jangan lepas. So dia akan detect semua tu. Benda yang sama. Add to group. Yang tu. Lepas tu new group. Lepas tu tulis housing. OK. OK. Dan continue. OK, done. OK, dah siap dah semua tu. OK, contoh hampa dah buat grouping semua ni. Contoh dah grouping dah setiap satu motherboard. Apa yang hampa nak buat motherboard tu kan, hampa kena perlu tahu macam mana dia nak keluar. Contoh motherboard tu, apa komponen yang akan keluar kat dia sekali. Mula-mula hampa kena keluarkan dia punya leg pad macam aku ni. Leg pad. Lepas tu dia punya bottom cover untuk dia punya penutup. Lepas tu dia akan keluar komponen tu. Aku nak buat dia keluar sekali. Speaker apa semua aku bubuh group sekali. Lepas tu button yang atas untuk button contoh ni nak tekan kan, aku bubuh sekali juga. Kalau nanti bila dia keluar, dia akan keluar sekali semua. Dan display cover tu aku akan buat dia ke arah leg. OK, kita tengok macam mana kita nak buat ni. So first sekali hampa kena tekan kat sini animation. Bila hampa dah tekan animation ni, dia akan keluar macam ni. Hampa pergi dekat yang hampa dah group ni, ada banyak kan, hampa tutup dulu. Tekan ni minus ni. OK, first sekali hampa dah tahu kan apa benda yang nak kena keluar dulu kan. Contoh kalau kat sini leg pad. OK, hampa klik kat leg pad ni, hampa klik kanan. Tadi klik kiri, klik kanan, tekan animation. Lepas tu dia ada 3 ni. OK, apa beza 3 ni? 3 ni adalah first translation. Dia boleh keluar turun bawah, naik atas. Tu function dia. Lepas tu kiri kanan, depan belakang. Kalau rotation ni, dia boleh berputar. Putarkan hampa punya produk atau objek. Fade ni adalah sat ada, sat tak ada. Hampa nak bagi dia hilang atau nak bagi dia muncul. Boleh lah. Antara 3 ni lah function dia. First sekali kita nak keluar, bagi dia turun. Tekan translation. Lepas tu hampa boleh adjust kat mana masa dia. Sama ada hampa nak drag guna ni, ataupun hampa boleh dekat sini tepi ni dia ada time setting, hampa boleh tulis. Tapi aku prefer untuk guna sini sebab kadang-kadang situ bila kita tulis pun memang dia nampak macam accurate kan, tapi kadang-kadang dia kelai tak. Aku lebih suka tarik-tarik menarik Okay, hampa dah tarik. Contoh hampa nak ke 10 saat, hampa tarik lah 10 saat. Kenapa aku tak start daripada kosong, aku start daripada 1. Ok, sekali bila aku dah susun semua ni, hampa akan faham apa sebab aku bubuh macam tu. So kita dah bubuh masa, kita pergi dekat dia punya translation. So translationnya hampa kena tahu apa itu paksi X, Y dan Z. Ok, paksi X adalah melintang, dia akan ke kiri atau ke kanan. Paksi Y adalah menegak untuk ke atas dan ke bawah. Dan paksi Z adalah melintang juga untuk ke depan dan ke belakang. So apa kalau hampa dah tahu benda tu, senang sikit lah hampa nak buat. Sebab apa? Sebab hampa akan gunakan kat sini. Contoh aku nak jadikan dia ke bawah. So aku akan menggunakan paksi Y sebab dia menegak dan ke atas dan ke bawah. Dan satu lagi hampa kena tahu adalah positif dan negatif. Kalau ke atas atau bertambah benda tu atau ke kanan benda tu, dia adalah positif, dan kalau dia ke bawah
dia berkurang atau ke kiri dia adalah negatif. So kat sini dia aku nak bagi dia jadi ke bawah, so dia negatif. Kita kena tulis negatif yang penting 130. Hampa boleh try lah berapa pun. So hampa try kalau dia kena elok, boleh lah. Sebab apa aku bubuh sampai 130 ni? Sebab sekejap dia paling terakhir duduk bawah, nanti akan ada lagi atas dia. Makin lama makin berkurang. Contoh negatif 130, nanti skru pula akan keluar, dia akan berkurang. Contoh aku bubuh kurang 10, negatif 120. Lepas tu ada lagi negatif 110. Lepas tu ada lagi negatif 100. Macam tu lah, senang. So bila hampa dah bubuh ni, hampa akan tengok, kita boleh play kat sini. Bila play tengok dia akan turun benda tu. Dekat keyshot ni memang nampak bila kita tak render dia akan connect macam tu kan. Tak apa tu, segilas kali dia akan jadi elok. Lepas tu bila dah buat tu dah rasa macam dah elok puas hati, kita fikir pula apa pula lepas tu akan kelak. So bawah tu pula lepas dia leg pad ni kelak, aku nak kelakkan dia skru. So skru ni bila kita tekan skru, sebab kita dah group kan, tengok automatik dia akan dah color apa yang mana dia group tu dia akan detect dah. Kita tekan ni, kita klik kanan, sama juga translation. Lepas tu dia akan masuk. Lepas tu aku akan start ke saat selepas tu 2. Lepas tu belakang ni kena sama, sebab nak bagi dia nampak cantik ya keluar. So sebab apa aku buat saat kedua, sebab nanti dia macam ada lah nampak bergerakan sikit. Mula-mula saat pertama keluar, lepas tu dia macam mengikuti lah, macam tak ada lah dia seketui keluar sangat kan, tak menarik lah juga kan. Lepas tu benda yang sama macam tadi aku cakap, nak ke bawah kena negatif 120. Sekejap, negatif 120. ok, so kita try play, kita tengok macam mana. Automatic skru kat sini akan turun sekali. So bila hampa dah buat dah, hampa dah tahu dah apa yang keluar benda yang sama. So hampa main kat situ X, Y, Z. Kalau dia nak keluar ke depan, ok, contoh aku nak tunjuk kat hampa macam mana display cover dia nak keluar ke depan pula. Ke depan kan, dia akan keluar ke depan. So benda yang sama, klik kanan, animation, translation. Lepas tu hampa tak boleh lah guna Y, sebab nanti kalau hampa guna Y dia naik atas naik turun kan. So hampa kena guna paksi, sama ada paksi X atau paksi Z. So kita try paksi X. Aku tengok balik apa yang aku buat sebelum ni. So aku bubuh 50. Dan kadang-kadang kita kena main juga. Kadang-kadang kalau aku bubuh 50 saja, dia tak center ke apa semua, hampa kena main lah kat sini. Sini aku nak bubuh kosong, seterus sini aku nak bubuh negatif 66. So kita try tengok. Hak ni contoh, hak ni apa boleh adjust lah bila masa dia nak keluar. Contoh aku nak buat sini. Sini yang contoh aku start, kita nak tengok dia display cover dia keluar macam mana. Ok, cantik dia keluar yang tu. Tengok dia akan ke tepi. So hampa kena adjust kat sini pula. Apa nak buat dia 30, dia jadi macam mana? Jadi situ pula. Apa main-main situ sampai dia jadi cantik. So bila dah jadi elok macam tu, dia akan jadi macam ni. Ok, so bila hampa dah buat semua tu, dah settle semua animation tu, satu benda lagi aku nak tunjuk. Kalau hampa tengok video yang first tadi, dia boleh berpusing macam tu kan. Kalau hak ni dia tak ada pusing apa, dia macam terus buka, tak ada pusing, dia macam kaku statik kan, macam tak menarik kan. So apa hampa perlu buat, hampa pergi kat atas sekali, sama ada hampa kan hampa bubuh nama lepas ni kan. Hak ni aku saja bubuh asal default, tapi aku buat all. Tak apa, sama antara dua, antara mana-mana. Kalau tekan sini pun boleh. Terus klik kanan, animation, rotation. So bila kita tulis rotation tu, kita tekan rotation, kita akan dapat dah sini kiranya semua ni hampa tarik kosong. Sebab tu aku tak mau start daripada kosong lagi tadi, sebab dia macam elok pusing terus keluar. So aku start daripada 1 saat. Hak ni apa kena bagi panjang. Ok, untuk pengetahuan apa, kalau nak bagi lambat dia pusing atau pergerakan tu lambat, hampa kena panjangkan duration dia. So aku panjangkan dia. So nanti bila dia pusing dia akan slow, dia tak ada lah
keluar terus. Tak ada cepat sangat. So kita tengok macam mana dia akan keluar. Awak dia keluar macam tu. So kat sini pula hampa kena tekan Y. Sebab X ni dia akan pusing macam tu. Kalau sebabkan produk ni duk menegak, kita nak pusing macam tu, kita kena guna Y. Hampa try lah satu-satu. Tengok. Dia akan pusing. Macam tu. Kalau hampa nak lagi laju, hampa kurangkan lah duration tu. Boleh lah main kat situ. Tengok, dia akan macam pusing. Ikut keselesaan hampa nak buat lama mana ke apa semua. Untuk pengetahuan hampa, lagi lama hampa buat, untuk dia pusing ke apa, lagi lama masa nak render dia tu. Cukup lama. 15 saat ni pun boleh main 30 minit untuk render saja. So bila hampa dah buat siap semua tu, hampa nak render pula. Okey, masa nak render ni hampa kena tarik hat ni dulu. Sebab kadang-kadang kita duduk ini, kita rasa macam okey, function pen ni untuk nak gerak-gerak, tumble ni untuk pusing, lepas tu dolly ni untuk zoom out, zoom in kan. Okey, hampa dah kat sini, hampa dah tahu dah macam mana hampa nak tengok mata hampa tu, eye level ke, bird eye level ke, worm eye level ke. So aku nak buat macam ni, bird eye dari atas sikit. Lepas tu hampa tarik sampai last sekali. Hampa nak tengok macam mana dia terbuka, nampak lagi bila render. Apa yang dekat sini, dia akan nampak kat situ juga final dia. So hampa kena adjust sikit. Okey, dah nampak dah tu, dah ngam dah tu. Lepas tu hat ni hampa tarik bawah, bagi duduk center. Nanti dia cantik lah. Kat sini hampa boleh tulis nama, kat sini hampa boleh buat apa-apa animation ke apa nama kan. Okey, dah buat hat tu. Tengok bila dia ni, okey, cantik, dah masuk semua. Okey, dah nampak pun nice, dah nampak semua kan. Apa boleh lah play sampai habis lah kan. Lepas tu kita tekan nak render, kita tekan render dia untuk jadikan dia video. Kadang-kadang bila kita sebelum ni kita duk buat render dia untuk jadi gambar je kan, dia kat still image. Kita nak buat dia jadi animation, kat sini ada animation, hampa tekan sini. Lepas tu sini ada preset. Aku guna hat ni, dia boleh pilih, tapi aku guna hat ni. Dan aku tekan ni, duration, dari mana sampai ke mana, masa dia tu. Dan aku tutup frame output ni, frames output. Sebab nanti dah lah nak render video pun lama. Lepas tu nak render dia punya frame lagi, lama. So dah siap semua tu, hampa boleh tulis nama. Dan hampa hat ni, contoh MP4 ni memang boleh katakan dia clear juga, AVI ni pun clear juga. Tapi perbezaan dia, bila aku try both kat phone, video kat laptop boleh, tapi kat phone dia tak detect, dia tak baca. So aku untuk play safe kan, aku bubuh AVI lah. Lepas tu hampa boleh pilih lah kat mana hampa nak folder, hampa nak save kat desktop ke mana-mana. Sini hampa boleh bubuh nama hampa punya produk ke apa. Lepas tu hampa tekan render. So aku tak render lah, sebab aku dah render dah tadi kan. Bila dah render tu, dia akan jadi automatic, akan jadi video. Dan siap lah animation hampa. Okey, sebelum aku akhiri tutorial aku ni, aku nak ingatkan bahawa hampa perlulah tulis nama dekat setiap grouping tu. Dan color tu kena asing-asing, tak boleh sama. Sebab nanti takut kicap ni, dia macam pening ni nak baca. Lepas tu hampa kena tahu apa function X, Y, Z. X adalah melintang apa semua aku cakap tadi tu, Y, Z apa semua tu. Lepas tu apa lagi ya, jenis software tu aku rasa lagi tinggi, lagi elok lah. Dan laptop hampa tu pun hampa kena RAM tu kalau boleh 8 lah sekurang-kurangnya. Tapi kalau 4 tu boleh gagah lagi lah. Cuma dia akan ambil masa yang lama. Dan hampa jangan buat langsung video, hampa jangan buat kerja lain masa dia duduk tengah render, takut dia not respond ke, not responding kan. Habislah hampa kena buat balik, jenuh, tunggu. So aku rasa itu saja kot untuk video aku kali ni, tutorial aku untuk kali ni. Aku harap hampa dapat lah. Kalau hampa rasa tak faham ke, hampa boleh DM aku kat IG atau Twitter. Tapi IG lah kot senang. Dan hampa boleh komen kat bawah. Jangan lupa komen hampa faham ke tak faham, apa yang perlu aku perbaiki.
Harap hampa komen dan jangan lupa like kalau hampa rasa berguna, dan dislike lah kalau hampa rasa benda ni hampa tak faham, hampa macam tak guna ikutlah hampa kan. Dan wajib subscribe, share kalau dekat you hampa ke mana-mana ke yang memerlukan benda ni, hampa share lah kat mereka. Aku tak kisah pun, share lagi banyak lagi bagus. Dan itu saja daripada aku, Adik Aiman. Ini kisah hidup aku. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.